Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua murid sains komputer pada hari ini. Hari ini kamu perlu membuat pembentangan mengenai tajuk 1.3 pembeli ubah, pemalar dan jenis data. Pada pagi ini Junzian telah menyiapkan slide untuk pembentangan. Cikgu harap murid lain bersedia selepas Junzian ya. Junzian boleh mula sekarang. Hari ini kita belajar pemboleh ubah, pemalar dan jenis data. Pembola ubah atau pemalar dalam Java perlu diisytiharkan sebelum digunakan. Dalam proses pengaturcaraan, seseorang pengatur cara perlu mengisytiharkan jenis data yang diperlukan dalam suatu program yang hendak dilaksanakan. Pemboleh ubah ialah ruang simpan sementara untuk nombor teks dan objek. Nilai pemboleh ubah sentiasa berubah semasa berlakunya pemprosesan data dan tidak akan memegang sebarang nilai selepas program tamat. Pengatur cara perlu memberikan nama kepada setiap pemboleh ubah sebagai nama rujukan untuk nilai spesifik pemboleh ubah tersebut. Komputer menggunakan nama pemboleh ubah sebagai rujukan dan mencari nilai pemboleh ubah itu dalam memorinya. Ini contoh. Macam mana kamu terangkan contoh? Boleh terangkan contoh? Di mana data type? Mana satu data type? Jenis data. Jenis data integer kan? Ya. Integer. Data type bagi nombor 1, nombor 1, nombor 2 dan juga result. Teruskan. Berjenis integer bermaksud dia nombor. Bukan titik perpuluhan. Teruskan. Nilai pemalar adalah Cikgu tidak dengar suara Junzian. Baiki kamu punya wayar. Nilai pemalar adalah tetap dan tidak akan berubah sewaktu proses pengaturcaraan dilaksanakan. Digunakan semasa pengatur cara ingin mengisytiharkan nilai yang tidak akan berubah. Jenis data yang diisytiharkan mestilah sepadan dengan nilai. Ini yang itu pemalar. Pemalar bermaksud nilai yang tetap. Contohnya kamu dah declare nombor 1 sama dengan nilainya 10. Nombor 2 nilainya 7 dan result berdasarkan pemalar yang kamu tetapkan. Contohnya nombor 1 kamu tetapkan 10, nombor 2 kamu tetapkan 7. Jadi nilai pemalar tersebut 10 tambah dengan 7 sama dengan 17. Teruskan. Jenis data ialah satu set data yang mempunyai nilai dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Data akan diproses menghasilkan output. Jenis data boleh dikategori kepada dua kelas, iaitu data primitif dan data bukan primitif. Yang ini terangkan, boleh? Boleh. Boleh ini, tak? Yang ini Junzian, boleh? Apa maksud data primitif dengan bukan? Data boleh primitif. Cikgu tak dengar suara kamu. Ada slide tak yang menunjukkan data primitif dengan bukan primitif? Yang ini
Cikgu tak dengar suara kamu. Tadi dengar. Yang Okay, ini data primitif ni adalah boolean. Kan? Ni boolean. Dan juga angka. Angka ni, angka contohnya seperti karakter. Ni karakter. Dan juga integral. Integral ni yang terdiri daripada integer dan juga nombor nyata. Integer dan juga nombor nyata. Okay, kalau angka tadi adalah karakter. Karakter seperti ataupun kita pendekkannya jadi char. C-H-A-R. Bermaksud satu karakter sahaja. Contoh karakter seperti A, abjad A, B, C dan sehinggalah Z. Kan dia mempunyai kapasiti ingatan komputer berjumlah 2 byte. Maksudnya abjad dalam setiap yang kita gunakan bernilai kapasiti ingatan komputer berjumlah 2 byte. Sekiranya 2 karakter bermaksud 4 byte. Boleh? Kemudian bukan primitif pula. Kan? Macam boolean tadi, boolean dia mempunyai boolean terdiri daripada byte. Boolean 1 byte. Contohnya yes, no, true, false, benar ataupun palsu. Nilai kapasiti ingatannya adalah 1 byte saja, 1 bit. 1 byte saja. Kalau karakter, satu karakter bernilai 2 byte. Kalau boolean 1 bit. Kalau integer bernilai 4 berapa? byte. Okay, integer terdiri daripada nilai apa? 4 byte. 4 byte. Kan? Ya. Okay, ada kemudian nombor nyata. Nombor nyata seperti float dan juga double. Float titik perpulahan, double daripada float. Maksudnya kalau float 4 byte, double darab 2. 4 darab 2 jadi 8 byte. Maksudnya 2 float baru jadi double. Okey, teruskan. Yang Inilah ini yang tadi. jenis data dalam bahasa pengatur caraan. Boleh terangkan ke, Junzian? Ya, boleh. Kenapa cikgu tak dengar suara kamu? Yang lain dengar tak? Dengar. Yang lain dengar tak? Okey, cikgu tak dengar suara Junzian. Jenis data Okey, ini okey. jenis Okey, data teruskan. ada data primitif dan bukan primitif. Data primitif adalah boolean dan angka. Okey, teruskan. Yang boolean itu ialah byte, angka ada karakter dan integer. Karakter adalah char, integer ada 2, yaitu integer dan nombor nyata. Integer Okey, ada lagi. 4, yaitu byte, short, int, long. Nombor nyata ada 2, yaitu float dan double. Yang jenis data Okey, bukan bukan. primitif ialah string dan array. Okey, string dan array. Okey, ada contoh tak string macam mana? String adalah perkataan, contohnya nama kamu. Satu semua contohnya daripada karakter campur karakter lah, contohnya nama kamu lah Junzian adalah string. Tetapi string ni biasanya satu perkataan string. Kita kena declare string. Contohnya jenis data nama satu perkataan pun gabungan ayat. Okey, kelas teruskan. Hubungan antara jenis Boleh? data. Okey. Hubungan antara jenis data, size data dan kapasiti ingatan komputer. Okey, sekejap. Yang string tadi, kamu tidak boleh contohnya string, contohnya email address. Email address ni adalah
berbentuk berjenis data type string. Okay, contohnya kamu declare email address string sama dengan meme@me.com. Dia dalam buku teks muka surat 61. Okay, kamu declare string email address. Okay, teruskan. Setiap jenis data akan disimpan dalam ingatan komputer. Nama pemboleh ubah memainkan peranan yang penting dalam menentukan saiz data dalam ingatan. Sistem operasi akan menentukan apa-apa yang boleh disimpan dalam ingatan komputer berdasarkan jenis data yang digunakan oleh pemboleh ubah. Okay, boleh terangkan sedikit tak? 1.31. Division? Ya, Back slide. Division? Okay, no, sekejap. back. Uh, Sebelum 1.32. Okay, buka. Hubungan. Hubungan antara jenis data, saiz data dan juga kapasiti ingatan komputer. Setiap jenis data akan disimpan dalam ingatan komputer. Maksudnya setiap data yang kamu masukkan dalam komputer akan disimpan. Dan nama pemboleh ubah memainkan peranan yang penting dalam menentukan saiz dalam data ingatan. Maksudnya kalau pemboleh ubah itu bersaiz besar, ingatan komputer kamu pun besarlah nanti, kan? Okay, memori lah data ingatan. Okay, sistem operasi akan menentukan apa-apa yang boleh disimpan dalam ingatan komputer berdasarkan jenis data yang digunakan oleh pemboleh ubah. Okay, jadi kamu dalam komputer kamu kan banyak ruang ingatan kan? Jadi sebab itulah kamu tak cukup space sebab data yang tidak sepatutnya ada dalam komputer kamu letak juga. Jadi kalau yang tak berkaitan kamu delete sahajalah. Okay, teruskan. memilih dan penggunaan jenis data bersesuaian. Pemilihan dan penggunaan data yang sesuai amat penting supaya atur cara dapat dibangunkan tanpa ralat sintaks. Jenis data bagi pemboleh ubah dan pemalah yang menentukan jenis maklumat akan disimpan dalam ruang ingatan yang dipertentukan. Penggunaan jenis data yang sesuai berfungsi sebagai penanda aras kepada sesuatu pemboleh ubah tersebut. Menyimpan data yang tetap, data yang boleh dikira huruf, nombor, perpuluhan atau data yang mempunyai nilai benar atau palsu. Okey, sekejap. Yang ni bukan dipertentukan diperuntukkan. Betulkan sekarang. Diperuntukkan. Peruntukkan. Maksudnya Ya, faham tak akan maksud betulkan. diperuntukkan? Maksudnya ditentukanlah. Diperuntukkan. Kamu tak edit ke? Edit lah. Tukar kepada diperuntukkan. Ya, saya akan edit sekejap lagi. Tukar slide tadi kepada diperuntukkan. Okey. Boleh edit tak? Kamu tekan saja. Kita tekan diperuntukkan. Ataupun itu kamu guna image. Boleh edit kan? Ya, cikgu, saya akan edit nanti. Okay, kalau kamu guna image nanti kemudianlah kamu edit. Okey, Ya. boleh. Yang ini Dah habis. Okey, teruskan jenis data. Adalah integer, nombor nyata, aksara, dan boolean. Integer merangkumi semua nombor yang tidak mempunyai nilai pecahan atau perpuluhan. Nombor Okey, nyata contoh?
contoh. Sekejap. Okey. Contoh integer. Bagi satu contoh nombor integer. Yang nombor integer yang berjenis nombor tadi. Nombor pertama ialah 10, nombor kedua ialah 20. Beri Jawapannya contoh nombor. 10 dan 20. Contoh? Cuba tak dengar. 10 dan 20. Yang nombor pertama ialah 10, nombor kedua ialah 20. Jawapannya ialah nombor Okey, bagus. pertama tambah nombor kedua. Means 10 tambah Maksud 20. Bukan, maksud integer ni adalah nombor sahajalah. Kamu tak perlu kira. Oh, Maksudnya beri contoh nombor, contohnya nombor 10. Kan, nombor tidak ada perpuluhan ataupun nilai pecahan. Tak perlu buat pengiraan lah. Cuma kalau macam tadi tu, pengiraan adalah kamu nak declare sama ada nombor pertama dengan nombor kedua. Ini cikgu nak kamu buat contoh saja. Contohnya integer adalah nombor. Nombor apa? Sebarang nombor yang tidak mempunyai nilai pecahan atau perpuluhan. Maksudnya nombor berapa? 10, 7. Kan contoh tadi ada 10 dan juga 7. Okey, teruskan. Apa-apa nombor lah, bukan 10 dengan 7 saja ya. Apa-apa ya. nombor. Okey, nombor nyata. Float number terdiri daripada semua nombor yang mempunyai titik, perpuluhan atau bahagian pecahan. Okey, contoh. Contoh, Okey, teruskan. aksara char string, data dalam bentuk ruang kosong, space, teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara atau simbol. Okey. Cikgu sebenarnya tak dengar Junzian present sekarang. Mungkin network cikgu tak berapa stable. Kan, yang lain dengar tak? Dengar. Mindy? Dengar. Saya dengar suara Mindy. Junzian punya? Ya, Saya dengar suara Mindy tapi okey baru dengar. Kamu dah habis present? Boolean belum. Okey teruskan. Boolean ialah Okey teruskan. data dalam bentuk pilihan, iaitu memilih salah satu daripada sesuatu yang benar atau palsu. Okey. Seterusnya? Seterusnya, siap. Ya, dah siap. Junzian? Ya. Okey. Ya, okey. Sudah selesai present ke belum? Cikgu tak dengar ni. Sudah siap. Okey, teruskan. Cuba type. Ya. Cikgu tak dengar kamu cakap lah. Okey, sekejap ya. Jangan buka semula data tadi. Jenis data. Okey, buka. Baiklah, jenis data yang terdiri daripada integer, nombor nyata, aksara ataupun orientated dan juga boolean. Okey, kamu faham tak antara empat ini yang lain? Murid yang lain, boleh faham tak berkenaan jenis data? Jenis data ini penting untuk kita declare ataupun kita gunakan dalam atur cara nanti. Okey, kalau kamu ada buku teks muka surat 61, kamu boleh buka buku teks muka surat 61.
Boleh tengoklah detail jenis data. Sekejap cikgu tengok jap dalam ni. Jenis data yang lebih detail. Okay, lain ada nak present tak? Mindy? Mindy? Yang lain macam mana? Okay, Junzin dia dah, saya harap Junzin fahamlah apa yang telah dibentangkan tadi. Faham tak Junzin? Kamu lebih faham Faham. tak? Faham. Okay. Cikgu present sekejap yang ni. Terima kasih Junzin. Okay, yang lain macam mana? Seorang je present hari ni. Cikgu kira markah tau setiap kali kamu present. Kalau kamu tidak present hari ni, hari lain cikgu akan panggil juga kamu untuk present tajuk yang kita akan belajar. Ada tak yang nak present lagi? Okay, macam tadi, kamu nampak kan? Okay, ini adalah jenis data iaitu yang berjenis integer ataupun dalam atau cara nanti kamu kena ringkaskan menjadi int. Okay, yang tadi Junzin dah beritahu pada kamu apakah integer, iaitu merangkumi semua nombor yang tidak mempunyai pecahan atau perpuluhan. Okay, contoh macam ni, integer nombor pertama, nombor kedua. Bermaksud integer ni adalah jenis data. Nombor pertama kamu declare apa-apa perkataan yang kamu rasa sesuai. Contohnya kamu nak buat NO1 pun boleh. NO2 pun boleh. Jawapan kamu nak letak J boleh, JAW pun boleh, answer pun boleh. Ini adalah kamu punya yang declare variable, pemboleh ubah. Ini adalah pemboleh ubah. Okay, kamu faham kan? Ini adalah pemboleh ubah. Nombor pertama, nombor kedua, jawapan ini adalah pemboleh ubah. Kamu letak apa-apa sahaja perkataan supaya kamu faham dan juga orang lain boleh faham. Orang yang tengok kamu punya atur cara boleh faham apa pemboleh ubah yang kamu buat, yang kamu letak. Okay, contoh pemboleh ubah ini, nombor pertama. Kalau kamu nak letak N1 pun boleh, N2 pun boleh, J pun boleh. INT integer. Kamu tak boleh tulis INTEGER. Ringkasan untuk atur cara adalah INT. Okay, nombor pertama, koma. Kalau kamu declare dalam satu line, bermaksud integer nombor pertama, underscore pertama, koma. Kamu kena ada koma ni. Nombor kedua, koma. Kemudian jawapan mesti ada dekat belakang ni semikolon. Titik dan juga koma dekat belakang. Kalau kamu nak declare satu-satu, bermaksud integer nombor pertama, lepas tu ada semikolon, integer nombor kedua semikolon. Jadi memakan baris lah kalau kamu declare satu-satu. Jadi kalau kamu declare variable ini, pemboleh ubah ini dalam satu line, jadi kamu tidak perlu menulis integer banyak kali. Okay, kemudian nombor pertama sama dengan 10. Okay, nombor pertama, nampak tak nombor pertama di atas? Kamu declare data type dia berjenis integer. Okay, nombor pertama, maksudnya kamu declare nombor yang pertama sama dengan 10. Kamu declare nombor pertama sama dengan 10. Macam tadi, pemalar. Pemalar adalah nilai yang tetap. Jadi kamu nilai pemalar ni adalah tetap. Jadi pengguna tidak boleh masukkan nilai. Jadi sistem ataupun atur cara menjalankan proses terus. Maksudnya kamu tidak perlu letak nilai dalam atur cara. Jadi nombor pertama sama dengan 10. Nombor kedua kamu tetapkan jadi 20. Jawapan sama dengan nombor pertama. Kan proses ini proses. Nombor pertama tambah nombor kedua. Jadi nombor pertama 10, nombor kedua 20, jumlah dia adalah 30. Okey, apabila kamu
dah declare tetap di sini, kamu declare pemalar yang tetap, sistem ataupun atau cara akan guna sekali saja kamu punya sistem. Pengiraan yang sekali sahaja. Jadi kalau kamu nak tukar yang lain, kamu kena letak semula pemalar yang baru. Okey. Ini bermaksud atau cara ini tidak boleh diubah nilai tetap. Pemalar ni nilai yang tetap. Boleh kelas? Pemboleh ubah nilai yang berubah. Pemboleh ubah adalah nilai yang berubah. Pemalar nilai yang tetap. Okey, boleh faham tak untuk integer? Kelas? Yes. Kelas boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Seterusnya, nombor nyata. Ataupun dikategorikan sebagai nombor float ataupun double. Apa yang dikatakan dengan float? Float adalah titik perpuluhan, double adalah 2 kali float. Maksudnya nilai yang paling besar. Nilai yang besar daripada float. Kita panggil double. Sebab itulah saiz dia lebih besar daripada float. Kan 2 kali ganda daripada float. Kalau float nilai byte dia tadi 4, double nilai dia 8. Okey, nombor nyata yang mempunyai titik perpuluhan ataupun bahagian pecahan. Nombor nyata nilai antaranya adalah, nampak tak ni? Perpuluhan dia banyak yang tak boleh dikira hingga ini. Jika nombor adalah negatif, dia jadi macam ni. Hingga negatif 3, 2, 4. Jika nombor adalah positif. Okey. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengisytiharkan pengubah yang boleh menyimpan nombor perpuluhan yang besar? Pengatur cara perlu menggunakan kata kunci double. Kalau nombor perpuluhan yang besar yang susah nak kira kan, terlalu besar double, kita guna terlalu besar perpuluhan, nilai perpuluhan kita guna double untuk mengisytiharkan pemboleh ubah. Kan, isytiharkan. Maksudnya jenis data apa yang kita perlu isytiharkan untuk titik perpuluhan yang banyak. Yang nilainya besar. Okay, contoh kat sini float. Float, kalau kamu tengok tinggi kan, tinggi 1, tapak 1. Okay, ini yang hijau ni adalah, kalau dalam atur cara, kita panggil comment. Yang hijau ni kalau kita tulis stroke macam ni 2, dia akan nampak warna hijau ni. Okay, warna hijau nampak tetapi dalam kamu punya output, dia tak keluar pengisytiharan ini. Dia tak keluar. Dia hanya keluar kamu punya output sahaja yang kamu minta apa yang nak dipaparkan. Okay, float. Float bermaksud kamu nak declare nilai yang nilai perpuluhan sedikit, kecil. Contohnya tinggi 1, tapak 1. Contohnya tinggi bernilai apa? Tinggi saya 1.55 contohlah 1.55 1.155.5 contohlah. Ada titik perpuluhan yang masih boleh dikira kan. Okey, tapak, contohlah tapak berapa? Kalau ini kira luas kan, luas tapak darab tinggi kan. Luas, tinggi darab tinggi dengan tapak. Ini kira apa? Luas lah kan, tinggi darab tapak. Jadi luas yang biasa kita bolehlah guna contohnya 10.5. Jadi masih boleh dikira dengan kiraan biasa lagi. Kalau double luas yang kita susah untuk dikira. Kan kita guna pengiraan menggunakan kalkulator. Kan double luas. Pengisytiharan pemboleh ubah. Ini kita isytiharkan pemboleh ubah luas ni berbentuk double. Okay, macam tinggi dengan tapak ni, tinggi 1 dan tapak 1 ni kita declare dia sebagai float. Bermaksud titik perpuluhan yang nilainya kecil daripada double. Okay, luas mungkin luas dia besar kan, besar kita perpuluhan yang nilainya besar lah. Okay, digunakan apabila, yang macam cikgu bagi tahu tadi, ini digunakan apabila ingin menerangkan kod arahan yang berada dalam satu baris. Okay, satu baris saja. Maksudnya setiap baris kamu kena buat macam ni. Kamu nak cakap, contohnya kat sini lah, integer nombor pertama, nombor kedua, jawapan. Kamu tulis simbol ini
Kamu tulislah pengisytiharan pemboleh uang. Dekat sini. Dekat sini, kamu kena buat jugalah ini untuk apa, ini untuk apa. Okay? Boleh faham? Okay, seterusnya aksara ataupun rentetan. Aksara ni karakter, itu abjad, ABC, ataupun rentetan ni string, perkataan. Okay, aksara dan rentetan merupakan data dalam bentuk ruang kosong, space, teks perkataan, teks ataupun perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara atau simbol. Kan? Tak semestinya huruf abjad. Apa-apalah susunan ataupun simbol. Okey, teruskan. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah rentetan string? String ni. Pengatur cara perlu menggunakan data jenis string. Okey, contoh. Okey, apa ni? Ampersand. Dan sama dengan kita declarekan ini adalah alias ni. Berjenis ini. Ini declare maksudnya pemalar ni kita tetapkan. Kalau kita tak tetapkan, kita buat yang pemalar pemboleh ubah lah. Maksudnya yang data type yang berubah. Kena input. Okay, tapi untuk karakter ampersand ni, dia declare nilai ini. Okay, string email address sama dengan meme@me.com. Ini dia declare tetap. Kalau kita tak declare tetap, bermaksud string email address sahaja. Karakter ampersand sahaja. Lepas tu pengguna akan input menggunakan email address yang di-input. Yang ini input simbol lah. Ya. Bergantung kepada apa yang atau cara nak. Okay, seterusnya boolean. Okay, boolean hanya kita buat pilihan sama ada benar ataupun true ataupun palsu. Benar ataupun palsu, true ataupun false ataupun betul, salah. Mana-manalah. Kan berjenis boolean. Ataupun apa lagi? Dua je lah kan contoh. Okay, contoh kamu nak declare boolean for left sama dengan false. Boolean for straight sama dengan true. Boolean for right sama dengan false. Kamu declare kalau for right false, kalau for straight true. Ini declare tetap, pemalar yang tetap. Okay, boleh kelas? Setakat ni boleh faham tak? Kamu baca dahulu. Sebab itulah cikgu nak kamu buat nota sendiri dahulu. Maksudnya bila kamu buat nota, kamu akan baca. Kamu akan baca buku teks, kamu akan faham dan diringkaskan seperti Juzian buat tadi. Boleh kelas? Mana lagi? Yang lain. Aris? Aris buat tak? Yes. Apa? Kamu buat tak? Masih tidur ke? Kamu buat tak? Saya Kenapa tidak buat? Saya buat lah. Buat. Okay, boleh present sekarang? Tak. Kenapa tak pula? Tadi kata buat. Kalau buat, kamu kena present lah. Dennis buat tak? Xiaohang? Buat tak? Bila nak buat, semalam kamu buat apa masa cikgu? 1 jam? Nota ni boleh siapkan 30 minit saja. Xinxiang, Going, Mindy, Junzian. Okay, kalau kamu tak buat sekarang, cikgu nak kamu hantar slide kamu dalam GC. Bukti kamu buat walaupun kamu tak present. Boleh? Hantar sebelum pukul 12 malam ni. Sebab semalam cikgu dah bagi masa kepada kamu kan. Masa kelas cikgu 1 jam tu kamu dah boleh siapkan. Tak boleh nak buat dalam bentuk slide PowerPoint. Kamu boleh guna kad.
kad, kamu buat kad, kamu buat cantik-cantik. Kalau tak nak cantik pun tak apa, janji ada benda yang cikgu nak. Kamu boleh ambil gambar, kamu buat slide. Buat dalam bentuk video pun boleh. Macam Bukti mana kamu tu? buat kan. Saya tak Ambil tahu gambar, cara main tu. contohnya ada 4 slide, 4 gambar lah. Jadi kamu buat dalam apa-apalah yang sesuai untuk cikgu nampak apa yang kamu buat. Ataupun kamu boleh save dalam PDF kan, satu file saja. Kalau kamu guna image, macam tadi kita belajar kan. Kalau guna image mungkin guna data yang besar. Kan? Boleh kelas? Mindy? Mindy macam mana? Mindy buat tak? Belum siap. Mindy buat tak? Belum siap. Bila nak